Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, pertama sekali syukur Alhamdulillah. Petang ni kita dapat tamu-tamu lagi di dalam sesi kelas yang seterusnya, iaitu kelas akidah. Hari ini kita akan belajar akidah. Okay. Jadinya terima kasih kepada anak-anak pelajar yang dapat bersama-sama sertai pada petang ni. Okay, jadi sebelum kita mulakan pelajaran, okay, insyaAllah kita doa sama-sama. Okay, semua tanda tangan. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. Okey, semua dah makan ke? Dah. Belum. Siapa yang belum tu? Akil ke? Ha? Semua buka kamera boleh tak? Buka kamera nak tengok. Amran tak pernah buka kamera. Tak pernah nampak muka dia. Oh, besarnya Amran. Comel lah. Amran comel tak? Sarah mana Sarah? Mira dah boleh join dah. Okey, atas meja kamu ada buku apa? Akidah lah. Akidah lah. Hari ni kita akan belajar Akidah. akidah. Okey, boleh buka buku akidah ataupun kamu tengok dekat skrin lah. Ustaz akan share. Ustaz akan share skrin. Sama je isinya macam dalam buku teks. Okey, semua nampak ke skrin yang Ustaz share ni? Nampak. Okey, nampak bagus. Nampak. Okey, hari ni kita akan belajar tajuk pertama dalam akidah, iaitu sifat iradah. Sifat apa? Iradat. Iradat. Iradah. Okey. Ustaz, muka surat berapa? Surat 7. Dah. Dah. Okey, Ustaz akan baca pengertian sifat iradah. Kamu tunjuk tau macam biasa. Kalau kamu tak tunjuk, nanti kamu tak tahu kedudukan dia kat mana. Satu lagi, kebaikan tunjuk waktu kamu mendengar guru baca ni supaya kamu dapat tahu ejaan dia. Okey, ejaan jawi dia. Okey, iradah ialah berkehendak, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala berkehendak melakukan semua perkara tanpa bergantung dengan sesuatu. Okey, maknanya Allah ni dia mempunyai kehendak. Okey, kehendak tahu tak kehendak? Kehendak tu apa? Kehendak tu apa? Kehendak tu maksud dia kemahuan.
Kemahuan. Kemahuan. Okey. Okey, Allah ni dia ada kehendak ataupun kemahuan yang mana dia tidak perlu bergantung kepada yang lain. Okey? Tak ada orang yang perlu bantu dia. Allah boleh buat semua yang dia nak. Okey? Okey, kita baca yang seterusnya. Tetapi kehendak manusia tidak sama dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kehendak manusia agak terbatas. Okey, contoh terbatas macam mana? Contohlah. Okey. Kemahuan, kehendak manusia. Banyak kehendak kita kan. Contoh hari ni kita tengok orang naik kereta Ferrari kan. Okey. Bila kita tengok, kita pun rasa nak naik. Tapi adakah kita mampu? Okey, belum tentu. Okey. Sama juga dengan perkara-perkara yang lain. Contohnya kawan kamu yang dalam keadaan kesusahan sekarang. Dia nampak kamu makan KFC, makan McD kan. Bila dia tengok, dia pun nak juga nak makan. Tapi kehendak dia tu terbatas dengan dia punya kemampuan. Okay? Dia tak mampu contohnya. Kamu mungkin mampu sehari mak ayah kamu bagi duit belanja RM10. Tapi kawan kamu mungkin mak ayah dia bagi RM1 je sehari. Okay? Mana mungkin dia boleh beli KFC hari-hari. Okay? Jadi tujuan dia adalah untuk kita bersyukur. Okay? Boleh semua? Okey, tetapi kehendak Allah Subhanahu Wa Taala tidak terbatas. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala tidak bersifat lemah dan mampu mencipta alam ini. Okey, Allah sifatnya sentiasa kuat, tidak akan pernah lemah. Okey. Kalau kita manusia, kita sentiasa ada kelemahan. Sebab tu bila tengok kelemahan orang, kita jangan hina dia. Contohnya dia tak pandai dalam pelajaran. Kamu jangan hina dia. Okey? Jangan hina dia. Kau ni tak pandai lah. Okay? Kau ni bodoh dan sebagainya. Okey? Kita jangan menghina orang kerana Allah Subhanahu Wa Taala dia berikan kelebihan berlainan cara. Okey? Ada orang dia hebat dalam pelajaran. Tapi dia tak hebat, dia kurang hebat dalam permainan. Contoh main bola, dia tak reti main tapi dia pandai. Okey, ada orang dia tak pandai pelajaran tapi dia pandai main bola, dia pandai main badminton, dia pandai memasak, okey, dia pandai tolong mak dia, okey, dia pandai kemas, okey. Jadi kita jangan menghina kawan-kawan kita yang lain. Okey, kita bersyukur apa yang Allah ada. Tetapi bab pelajaran, okey, pelajaran kita kena usaha. Okey, jangan tengok je kawan kita pandainya kan. Kita kena usaha. Allah akan bagi kepada orang yang berusaha. Setiap hari kita tengok kelebihan kawan kita doa kepada Allah. Ya Allah, berikan aku kepandaian seperti mana kawan aku. Sebut nama. Contohnya siapa kan? Contohnya Ahmad bin Al-Bab. Okey, ya Allah, berikan aku kepandaian seperti Ahmad bin Al-Bab. Okey, berikan aku kemudahan untuk belajar ilmu agama, belajar ilmu akademik. Okey, nanti Allah akan makbulkan doa kamu. Kena banyak doa lah. Okey, kita tengok dalil naqli. Dalil apa? Dalil? Okey, sebut. Dalil naqli. Dalil naqli. Dalil naqli. Okey, Dalil naqli. Dalil naqli. Ingat pula. Okey, dalil naqli ini adalah dalil yang mana datangnya daripada dua sumber. Daripada mana? Daripada berapa sumber? Dua. Okey, yang pertama daripada Allah, yang kedua daripada Nabi. Okey, dia dua je. Okey, Allah dengan Nabi. Ini dalil naqli. Kalau daripada Allah, Allah wahyukan Al-Quran. Jadi kita boleh tengok dalil naqli ini di dalam Al-Quran. Jika daripada Nabi, okey, Nabi dia apa yang dia cakap, apa yang dia lakukan, okey, apa yang Nabi diamkan, yang itu adalah semuanya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu dinamakan sebagai hadis. Okey, hadis Nabi. Okey, Ustaz akan baca. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Innama amruhu
dalam surah Yasin ayat 82. Yang ini kita biasa baca kan, dalam surah Yasin. Maksudnya sesungguhnya keadaan kekuasaannya apabila ia menghendaki adanya sesuatu benda, hanyalah ia berfirman kepada hakikat sesuatu itu, jadilah engkau. Maka terus benda itu menjadi. Okey, Allah Subhanahu Wa Taala ni dia mempunyai kuasa yang mutlak, iaitu dia tiada tandingan. Allah Subhanahu Wa Taala apabila dia hendak, dia akan cakap kun, jadilah, maka jadilah ia. Okey, contohlah Allah nak jadikan muka bumi ini kan, muka bumi ini dengan bala bencana. Contoh Allah bagi gempa bumi, Allah bagi ribut, taufan. Allah hanya menyebut kun. Okey, kun tu maksudnya adalah jadilah. Okey, maka jadilah sedemikian rupa. Okey, seterusnya muka surat 8. Dalil akli. Dalil akli ini adalah dalil yang datang daripada akal manusia, yang mana manusia dia boleh berfikir. Okey, kita berfikir. Kita tengok poin yang pertama. Semua makhluk di muka bumi ini dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kehendaknya tanpa dipaksa. Okey? Maknanya Allah jadikan manusia, makhluk, jin, tumbuh-tumbuhan, okey, semualah perkara yang hidup di dalam muka bumi ini adalah dengan kehendaknya. Okey, tanpa ada orang yang paksa. Contoh, siapa yang menjadi pembantu kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Siapa yang menjadi pembantu Allah Subhanahu Wa Taala? Siapa dia? Malaikat. Bagus, malaikat. Malaikat. Okey, malaikat. Jadi malaikat. Okey, bagus. Sekejap Okey, jadi malaikat dia membantu apa yang Allah inginkan. Bukan bermakna Allah ini dia tak berkuasa, dia tak boleh buat, tapi nak menunjukkan Allah ni maha berkuasa. Okey, bila mana Allah maha berkuasa, dia mampu melakukan segala-galanya. Contoh, Ustaz bagi contoh mudah. Contoh raja kan. Raja, dia ada tak dia punya pembantu dia? Kalau dia duduk, dia nak duduk ke atas kerusi, kan? Siapa yang tolong tarikkan kerusi dia? Okey, ada orang yang tarikkan, betul? Betul. Kalau dia nak keluar daripada istana, contoh, ada orang yang bukakan pintu, betul? Okey, jadinya begitulah antara analogi yang boleh Ustaz berikan. Jika seseorang itu ataupun satu makhluk ataupun sesuatu sifat itu mempunyai kekuasaan, ada kuasa, maka dia boleh menetapkan segala-galanya lah. Okey. Iaitu contoh bagi manusia. Tapi kalau Allah lagi hebat. Okey. Wallahu a'lam. Semua perkara yang Allah boleh buat, dan kita waktu bila kita boleh berjumpa dengan Allah, waktu di akhirat nanti. Okey. Semua orang akan dapat peluang untuk berjumpa dengan Tuhan dia. Okey, nombor 2. Seseorang yang mengerjakan sesuatu dengan tidak sengaja atau tanpa kehendak, nescaya mereka akan dianggap tidak berakal, tidak sedar, mimpi atau sebagainya. Okey, contoh, dia buat perkara tu tanpa sengaja. Contoh, dia pergi ambil cawan, dia pergi baling. Okey, bila baling cawan tu jatuh ke lantai, maka pecahlah cawan tu. Okey, bila cawan dah pecah, dia pun menyesal. Tadi kenapa aku baling cawan tu? Maknanya yang itu apa? Yang itu semua adalah iradah, kehendak Allah. Okey, Allah dah tetapkan yang dia akan buat begitu, tapi dia tak perasan. Okey, dan mereka menganggap
perkara yang tadi itu adalah perkara yang tidak sengaja dan dia tak sedar. Okey, nombor 3, mustahil Allah Subhanahu Wa Taala bersifat karahah. Kamu boleh tulis baris tulis baris karahah. Karahah. Kaf baris di atas, ra baris atas, ha baris atas, ta marbutah baris mati. Ya. Ada yang baru nak masuk ni. Okey dah tulis baris dah? Dah. Dia lagi nak masuk. Okey, kita sambung. Okey, mustahil Allah Subhanahu Wa Taala bersifat karahah iaitu terpaksa. Kerana sifat ini adalah satu kelemahan bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, Allah ni dia tidak mempunyai kelemahan. Allah bukan terpaksa tetapi Allah berkehendak. Allah memang nak buat. Allah memang nak jadikan. Contoh dalam Al-Quran Allah kata apa? Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah dalam surah Al-Baqarah. Okey. Allah telah berkata kepada para malaikat bahawasanya Allah akan menciptakan khalifah. Khalifah di muka bumi iaitu manusia. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Malaikat balas kepada Allah, adakah engkau nak menciptakan satu makhluk yang mana dia ni kerja dia merosakkan. Dia merosakkan, lepas tu dia menumpahkan darah, kan? Manusia. Maksud malaikat ni. Okey, Allah kata apa? Allah bala apa? Sesungguhnya aku ini mengetahui dan engkau tidak tahu apa yang aku tahu. Okey, maknanya Allah ni dia tahu apa yang dia lakukan. Jadi Allah tidak ada paksaan. Maknanya tak ada orang yang boleh ataupun tak ada makhluk yang boleh lawan perintah Allah ataupun dia apa ni, tak ikutlah perintah Allah. Semua kena ikut perintah Allah. Okey, firman Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'alul lima yurid. Surah Al-Buruj ayat 16. Maksudnya, yang berkuasa melakukan segala yang dikehendaki. Okey. Allah ni dia berkuasa untuk melakukan apa yang dia nak. Okey. Kalau Allah nak jadi begitu, begitulah dia. Contoh Allah nak jadikan Faiz. Allah nak jadikan Faiz satu hari nanti sebagai seorang doktor contohnya. Okey. Maka akan datang Faiz jadi doktor. Okey. Allah nak jadikan An-Nur Sofia sebagai pilot kapal terbang, ataupun pilot jet, kan? Allah boleh jadikan. Jadi tujuan kita hanya perlu berdoa, minta doa kepada Allah. Muka 9. Baca dan yakini hukum mempercayai sifat iradah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, umat Islam wajib yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala bersifat iradah. Kita wajib kita kena yakin yang Allah ni bersifat iradah iaitu berkehendak. Ataupun berkemahuan. Allah ada kemahuan iaitu Allah Subhanahu Wa Taala berkehendak melakukan semua perkara tanpa terikat dengan sesuatu. Tak ada orang ataupun tak ada makhluk yang boleh halang daripada kehendak Allah. Nombor 2, Allah Subhanahu Wa Taala Maha berkuasa melakukan apa yang dikehendakinya.
Okay, Allah berkuasa atas apa yang dia mahukan. Dan yang terakhir, Allah Subhanahu Wa Taala tidak bersifat karahah, iaitu terpaksa. Okay, Allah tidak terpaksa, tapi Allah mahu. Jika Allah mahu, dia boleh buat. Okey, baca dan fikir. Kesan mempercayai sifat iradah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, meningkatkan keimanan. Meningkatkan keimanan. Bila kita percaya Allah ni dia ada kuasa yang mana dia boleh buat apa yang dia mahu. Jadi kita kena beriman kepada Allah. Kita lebih percaya kepada Allah, iaitu Allah ini adalah Tuhan kita. Okay, kita akan lebih percaya. Okay. Nombor 2, redha di atas ketentuan Allah. Sebab apa kena redha? Redha tu maksudnya apa? Siapa tahu? Ni apa ni? Farisha, boleh jawab? Christina Farisha. Redha. Rela. Okey, rela tu pasrah. Redha dia lain. Siapa tahu maksud redha? Bersabar. Jawapan lain? Berserah, Ustaz. Terus terang. Lain? Berserah. Berserah. Lain? Berserah tu tawakal. Ni redha. Siapa tahu? Cepat. Da'ish ada, Da'ish. Da'ish ada. Da'ish ada tak? Da'ish jawab. Redha tu apa Da'ish? Ikhlas. Ikhlas. Saya. Siapa nak jawab? Akil. Menerima. Apa? Bersabar. Bersabar. Menerima. Menerima. Apa Okey, lagi? menerima. Pasrah. Pasrah lain. Bersabar. Okey, jawapan dia macam ni. Dengar baik-baik. Okey, redha ni dia menerima sesuatu perkara yang terjadi pada diri dia dengan ikhlas. Okey? Faham? Redha apa? Siapa boleh ulang? Menerima sesuatu perkara yang terjadi pada dirinya dengan ikhlas. Siapa boleh ulang? Ada tak yang boleh ulang? Intan. Menerima sesuatu perkara itu dengan ikhlas. Okey. Tadi siapa yang jawab tu? Anur tak? Anur Sofia. Okey, bagus. Menerima sesuatu perkara yang terjadi pada dirinya dengan ikhlas. Okey, yang itu redha. Okay, kita sambung yang tadi. Okey, nombor 3. Berusaha, berikhtiar dan bertawakal. Ini baru lain. Berusaha, bila kita percaya Allah ni dia mempunyai sifat iradah, iaitu berkehendak. Kita pun berusaha. Usaha apa? Berdoa. Okay? Kita usaha untuk belajar rajin-rajin. Okay, nombor 2. Berikhtiar. Ikhtiar tu apa dia? Siapa tahu ikhtiar tu apa? Pengajaran. Pengajaran. Kurang tepat. Ada jawapan lain? Lain jawapan lain. Ada tak? Okey, ikhtiar tu dia sama macam ikhtiar tu sama macam berusaha. Sama je. Okey. Cumanya ikhtiar ni dalam bahasa Arab. Okey. Dan bertawakal. Bertawakal ni maksudnya apa? Berserah diri kepada Allah. Okey, yang seterusnya nombor 4. Mempunyai keyakinan diri. Okey.
Bila kita berserah kepada Allah, bila kita yakin yang Allah ni dia ada sifat kehendak, berkehendak, jadi kita yakin pada diri kita yang Allah akan tolong kita. Allah akan apa? Tolong kita. Allah akan tolong kita. Okey, yang terakhir, sabar menghadapi cabaran. Okey, sabar menghadapi cabaran. Next, muka surat 10. Baca dan fikir. Tujuan beriman dengan sifat iradah. Okay, kita tengok yang pertama iaitu reda dengan iradah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini lebih kurang macam tadi. Okay. Tujuan kenapa kita perlu beriman dengan sifat iradah? Yang pertama, supaya kita reda dengan Allah. Yang kedua, supaya kita sabar menghadapi ujian daripada Allah. Okay, reda, sabar. Nombor 3, iman menjadi kuat. Okay, iman kita akan menjadi kuat jika kita beriman kepada sifat iradah. Nombor 4, berkeyakinan. Okay, sama macam tadi, kita akan lebih yakin kepada diri kita. Nombor 5, tidak berputus asa. Kita tahu yang kita ni ada Tuhan. Bila orang yang ada Tuhan, dia yakin Allah akan tolong dia, Tuhan akan tolong dia. Okay, sebab tu kita kena banyak berdoa. Okey, Ustaz nak tanya. Antara negara yang kamu tahu kan, negara apa yang dia banyak kes bunuh diri? Siapa tahu? Negara yang banyak kes bunuh diri. Rakyat dia ramai yang bunuh diri. Negara mana? Tak tahu. Siapa tahu? Tak tahu. Tak tahu, Ustaz. Tak tahu. Apa benda, Ustaz ni? Orang bunuh diri, tahu bunuh diri? Benda. Tahu. Dia lompat bangunan, lepas tu dia duduk dekat tengah-tengah kereta api supaya dia mati lah, dia nak mati. Okey, sebab dia stres. Dia terlalu stres hidup, jadi dia nak bunuh diri. Negara mana? Siapa tahu? Orang tak ada agama. Bagus. Dia tak ada agama. Negara mana antara yang tertinggi? Agama. Yang tertinggi bunuh diri? Negara China, negara China, negara Jepun, negara Amerika Syarikat, US. Ini antara yang teramai kes bunuh diri. Mereka stres. Bila stres, dia tak ada Tuhan, dia tak ada benda yang dia boleh bergantung harap, maka pilihan terakhir dia adalah bunuh diri. Jadi bila kita ada agama, agama Islam, bila agama Islam dia mengajar kita, bunuh diri itu adalah haram. Bunuh diri adalah haram. Di sisi Allah dosanya adalah dosa dia besar. Siapa yang bunuh diri dosa besar. Allah dah bagi tahu dan Nabi pun bagi tahu kepada semua umat-umatnya. Yang seterusnya, tujuan kita beriman adalah supaya kita berikhtiar, iaitu berusaha. Dan yang terakhir, tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang bawah dia, akibat mengingkari sifat iradah Allah Subhanahu Wa Taala. Akibat ni maksudnya kesan buruk. Apa yang kita dapat kesan buruk dia jika kita tak beriman kepada sifat iradah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, kita cepat lupa diri. Yang kedua, merosakkan iman. Iman kita akan jadi goyah. Bila kita tak percaya yang Allah ni bersifat berkehendak, kita akan jadi goyah, iman kita jadi goyah. Dan yang ketiga, sombong. Bila kita tak beriman kepada Allah itu bersifat berkehendak, jadi kita akan jadi sombong. Kita akan cakap contoh, dia kaya. Lepas tu dia berlagak dengan kawan-kawan dia. Dia cakap, aku memang banyak duit, aku kaya tau. Dia berlagak. Dia kata macam-macam aku ada. Dekat rumah aku ada ini. Ayah aku pakai kereta Ferrari, mak aku pakai kereta Porsche kan. Rumah aku besar. Dia berlagak, dia sombong. Bila sombong tu tandanya,
antara tandanya adalah dia tidak beriman sepenuhnya dengan sifat iradah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, nombor 4, putus asa. Dia mudah berputus asa. Nombor 5, malas berusaha. Dan nombor 6, suka menyalahkan orang lain. Okey. Jadi kita perlu ataupun wajib beriman dengan sifat iradah, iaitu sifat berkehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kesimpulan. Tengok Tom and Jerry, Tom tengah jeling tu. Kesimpulannya, umat Islam mestilah bersungguh-sungguh untuk kemajuan di dunia dan di akhirat, di mana menjunjung perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhi akan segala larangan dan tegahannya, dan bermohon serta berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadinya kita kena bersungguh-sungguh. Okey, nak berjaya dekat dunia kena bersungguh. Kalau kamu tengok kawan kamu boleh berjaya, kamu kena berusaha macam dia. Okey. Kawan kita yang pandai ni Allah bagi dia kelebihan. Jadi kita kalau kurang pandai dari segi akademik dan sebagainya, kita kena berusaha lah. Okey. Jangan putus asa. Kalau kena marah dengan cikgu, kena marah dengan mak ayah sebab kamu malas dan sebagainya, kamu kena terima. Sebab apa? Sebab segala yang baik itu, okey, kita perlu terima dengan hati yang terbuka. Sebab dia baik untuk diri kita. Okey? Bila kena rotan, bila kena tegur dan sebagainya kan, itu baik untuk diri kamu sebenarnya. Bukannya nak mendera kamu. Kalau mak ayah kamu sepak kamu, cikgu sepak kamu, cikgu apa ni? Rotan kamu banyak-banyak kali kan. Itu baru tak boleh. Okey? Jadi kita kena berusaha. Okey, yang seterusnya. Aktiviti, susun dan baca maksud iradah. Okey, cuba sama-sama sebut. Siapa nak bagi jawapan? Ni, dia suruh susun. Yang mana satu, nombor 1? Nombor 1 yang mana? Cuba tengok. Siapa nak jawab? Cepat. Sekejap. Jawab. Maksud iradah. Nombor 1 yang mana? Jawab. Allah Subhanahu Wa Taala berkehendak. Bagus. Okey, nombor 1, Allah Subhanahu Wa Taala berkehendak. Okey, tulis kat tepi nombor 1. Tulis. Kamu boleh tulis kat sebelah dia. Nombor 1, Allah Subhanahu Wa Taala berkehendak. Okey, nombor 2 apa? Nombor 2. Dengan sesuatu. Bukan. Nombor 2 apa? Nombor 2 apa? Dengan sesuatu. Bukan. Melakukan semua perkara. Bagus. Melakukan semua perkara. Yang itu nombor 2. Melakukan semua perkara. Nombor 3. Dengan sesuatu. Nombor 3. Dengan sesuatu. Bukan. Sesuatu. Bukan. Tanpa bergantung. Bagus. bergantung. Tanpa bergantung. Nombor 3, tanpa bergantung. Dan nombor 4 apa? Dengan sesuatu. Dengan sesuatu. Bagus. Okey, jadi jawapan komplit dia, jawapan sempurna dia. Allah Subhanahu Wa Taala berkehendak melakukan semua perkara tanpa bergantung dengan sesuatu. Okey, yang itu maksud iradah. Okey. Okey, kat bawah ni latih tubi membaca dalil nafsi iradah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, semua boleh baca? Baca sama-sama. 1, 2, mula.
Innama Okey, bagus. Yang ini ayat ni dalam surah apa? Dalam surah Yasin. dalam surah Yasin. Okey. Setiap minggu kamu baca kan, kamu boleh tahu. Bila jumpa ayat ni, dia berkaitan dengan apa? Iradah. Berkaitan dengan apa? Iradat. Okey. Iradah. Okey, iradah Allah Subhanahu wa taala. Okey, iaitu Allah bersifat berkehendak. Okey, berkehendak. Okey, yang terakhir, alhamdulillah. Okey, yang terakhir, hafazkan kesan mempercayai iradat Allah Subhanahu wa taala. Okey, yang ni kamu hafal. Bila kita beriman dengan iradah Allah, apa yang kita akan dapat kesan baik dia? Meningkatkan keimanan, mempunyai keyakinan diri, berusaha, berikhtiar dan bertawakal, sabar menghadapi cabaran dan redha segala yang diterima. Okey, yang terakhir dekat bawah tu, perbezaan antara iradah Allah Subhanahu wa taala dengan kehendak manusia. Okey? Beza kehendak Allah dengan kehendak manusia. Kehendak Allah yang pertama, Allah punya kehendak, iradah Allah pasti berlaku. Okey? Kalau Allah nak, dia akan berlaku. Iradah Allah Subhanahu wa taala pasti berlaku. Baik. Iradah Allah Subhanahu wa taala pasti berlaku, tiada sesiapa yang boleh menghalang iradah Allah Subhanahu wa taala. Okey, perbezaan dengan iradah manusia mungkin berlaku. Kehendak manusia tidak semestinya terlaksana ataupun tidak semestinya berlaku. Ini bergantung kepada iradah Allah Subhanahu wa taala. Jika kita nakkan sesuatu, mungkin berlaku dan mungkin tidak berlaku. Itu semua bergantung kepada iradah Allah. Okey, itu perbezaan antara Allah dengan manusia yang pertama. Nombor dua, iradah Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas. Iradah Allah Subhanahu wa taala tiada batas dan sempadan. Maknanya apa? Tak ada orang yang boleh halang Allah. Tiada makhluk yang boleh halang Allah. Dan manusia terbatas. Kehendak manusia mempunyai batasan kerana manusia tidak kekal, iaitu fana. Okey? Manusia ni akan mati. Satu hari nanti manusia akan mati. Cuma kita tak tahu mati kita bila. Okey? Yang tua ke, yang muda ke, Allah dah tetapkan bila dia akan berjumpa dengan Allah, iaitu mati. Okey? Jadi kita kena sentiasa ingatkan diri kita, apa kemahuan kita ni semuanya adalah datang daripada Allah. Jadi kita kena banyak berdoa. Boleh semua? Okey, sekarang ada masa lebih kurang 10 minit. Kamu boleh buka buku aktiviti. Okey, kamu boleh buat muka surat 3. Okey, cuba tengok muka surat 3. Okey, muka surat 3 ni dia minta kamu untuk senaraikan, tuliskan tujuan beriman dengan sifat iradah. Okey, apa tujuan kita beriman dengan sifat kehendak Allah? Okey, muka surat 4. Tengok muka surat 4. Yang ini yang dekat skrin Ustaz ni. Berikan perbezaan iradah Allah dengan keinginan manusia. Okey, dia minta kamu untuk tuliskan perbezaan. Atas dengan bawah tu ada dalam buku teks. Okey, muka surat 5. Okey, muka surat 5. Yang ni kamu boleh buat. Surat 5. Dan muka surat 6. Okey, boleh tanda siap-siap dekat bawah tu.
Surat berapa Ustaz? 3, 4, Surat 5, berapa? 3, 4, 5, 6. Sampai 6. Okey, boleh buat sekarang. Ada masa lebih kurang 10 minit. Nah, kalau kamera kamu boleh tunjuk buku kamu, tak nak tengok kamu buat.
Ada yang dah siap ke? Tadi. Okey, teruskan. Belum lagi. Okey, kamu boleh teruskan buat okay, untuk kelas kita, untuk sesi penerangan daripada Ustaz, sekadar itu saja. Kamu boleh buat, lepas tu kamu tangkap gambar, send kepada Ustaz. Okey, boleh semua? Okey, terima kasih kepada semua pelajar. Mudah-mudahan kamu semua dapat faham. Okey, Allah berikan kefahaman kepada semua. Kita doa sikit. Semua boleh tanda tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa amalan salihan maqbula. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي. Waalaikumsalam warahmatullahi